Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. InsyaAllah hari ini kita bersama-sama di muka surat 245 daripada Mashaf 245 Mashaf Standard Madinah yang kita gunakan. Ada beberapa Mashaf yang ada di pasaran kemungkinannya, tapi kebanyakan sekarang ni kita menggunakan Mashaf mengikut muka surat, iaitu 604 muka surat. Jadi kita hari ini insyaAllah kita bersama-sama di muka surat 245, iaitu ayat surah Yusuf, masih lagi surah Yusuf, ayat 79 sehingga ayat yang ke-86 insyaAllah. 79-86. Sebelum daripada ini ada kesilapan sikit muka surat yang tercatat di sini. Jadi insyaAllah hari ini kita akan tengok cerita tentang kisah Nabi Yusuf yang belum habis lagi. Cerita tentang bagaimana tawaran yang dibuat oleh adik-beradik, iaitu abang-abang Nabi Yusuf setelah daripada Benyamin, iaitu adik kepada mereka semua ni, iaitu abang kepada Nabi Yusuf. Jadi mereka ada 12 orang adik-beradik. Mereka telah bawa abang-abang Nabi Yusuf ni telah bawa Benyamin ni untuk pergi ke Mesir untuk mendapatkan makanan daripada Nabi Yusuf. Dalam keadaan mereka tak kenal Nabi Yusuf ni. Jadi kita sampai di situ, iaitu kemudian Nabi Yusuf telah membuat plan ini, iaitu meletakkan barang tu iaitu sukat, penyukat makanan yang digunakan untuk menyukat bijirin, diletakkan di dalam beg adik, iaitu Benyamin. Jadi kita tengok sekarang ini mereka pun susah hati, iaitu abang-abang ni susah hatilah. Kerana apa? Kerana macam mana ni adik mereka ni akan ditangkap oleh raja ni, menteri ni, iaitu Yusuf. Dan mereka pun susah hati kerana mereka ni ada janji dengan ayah mereka, iaitu mereka mesti mengembalikan Benyamin ni walaupun apa terjadi, kecuali lah mereka ni dibunuh. Jadi kita sampai di situ sebelum daripada ni. Jadi insya-Allah kita sama-sama untuk melihat apakah seterusnya cerita pada hari ini di muka surat 245. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'azallah an na'khuza illa man wajadna mata'ana 'indah inna idzal lazalimun. Sadaqallahul azim. Saya bacakan tadi ayat yang ke-79. Jadi kita tengok apakah kata sekarang ni, kata Nabi Yusuf kepada mereka apabila mereka ni nak tawarkan, tukarlah kami ni kan, kami ni ayah dia tua dan sebagainya kan, ini Benyamin ni, tukarlah kami seorang, kamu ambil kami seorang ni, dan kemudian Benyamin ni lepaskan balik. Tapi apa kata Nabi Yusuf? Qala ma'azallah. Ma'azallah ni artinya a'udzubillah, artinya a'udzubillah, maknanya sorry lah. Kalau kita kata sekarang kan, tak boleh kita aku berlindung daripada Allah. Dia kata ma'azallah an na'khuza, untuk kami ambil, illa man wajadna, melainkan, makna untuk kami tangkap, untuk kami tahan, illa man wajadna mata'ana indah, kecuali orang yang mana barang kami ada padanya. Barang kami itu, penyukat tadi itu ada padanya. Gitu. Jadi sekarang ini Nabi Yusuf, kalau kita tengokkan, dia tak menggunakan perkataan mencuri di sini kan. Dia juga wajadna mata'ana indah, dia guna, iaitu siapa yang mana barang kami ada padanya. Dia tak kata siapa yang mencuri. Kerana apa? Kerana sebenarnya Benyamin bukan mencuri pun. Jadi ahli tafsir sebut sini, kalaulah Nabi Yusuf menggunakan perkataan mencuri, kami tak akan ambil, kami tak akan tangkap, kecuali orang yang mencuri, itu yang kami tangkap. Kalau Nabi Yusuf menggunakan perkataan tangkap, nescaya itu adalah satu pembohongan. Kerana Benyamin ini tidak tangkap pun. Benyamin ini hanya barang tu ada pada dia. Dia tak salah pun sebenarnya. Tapi ini adalah planning daripada Nabi Yusuf. Jadi perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok di sini adalah cantik, tepat sekali kan. Wajadna mata'ana indah.
inna izal lazalimun, kalau kami buat macam tu, iaitu kami ambil orang lain, kami tangkap orang lain, orang ni ada barang ni ada pada dia, tiba-tiba kami tangkap orang ni, tak, dia kata inna izal lazalimun, kalau kami buat macam tu, artinya kami ni adalah orang zalim. Tengokkan macam mana petunjuk cara kan, yang Allah SWT ceritakan, sambil Allah Ta'ala ceritakan, Allah Ta'ala ceritakan juga kan, quote kan kata-kata Nabi Yusuf yang menggambarkan prinsip-prinsip yang sepatutnya kita gunakan dalam Islam kita yang sangat cantik, iaitu Islam tak benarkan kita ini menangkap orang lain, tak gunakan, kalau orang lain salah, orang lain, maka dia patut, orang lain salah tak boleh tangkap orang ni kan. Apa yang berlaku pada hari ini ialah macam-macam kan, kerana macam ni kan, macam ni kita panggil dia kambing hitam kan. Jadi seterusnya, falammastai asu, jadi mereka pun sedih lah, mereka pun kecewa lah, mereka pun putus asa. Falammastai asu minhu, tak boleh dah nak buat tu kan, macam mana lagi. Khalasu ni makna mereka pergi jauh sikit. Najia, mereka pun start lah bersembang-sembang, berbisik-bisik sama-sama mereka. Ada 10 orang tadi ni. Macam mana ni? Qala kabiruhum, jadi berkatalah kabiruhum iaitu orang yang paling besar di kalangan mereka, maknanya orang yang paling tua di kalangan mereka. Dikatakan bahawa nama dia pada nama dia lah, wallahu a'lam bisawab, ada kata Rabi'i, ada yang kata nama dia Yahuza, wallahu a'lam bisawab, itu tak ada sebut dalam Quran kan. Tapi Allah Ta'ala kata yang paling tua di kalangan mereka tu qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaikum mawthiqan min Allah. Kamu ingat tak balik, dia kata, kamu ingat tak bahawa ayah kamu, anna abakum qad akhadha alaikum mawthiqa, telah ambil daripada kamu, iaitu sebelum kita nak bawa Benyamin, sebelum daripada ni, bukankah ayah kita dah pegang dah, kita ambil mawthiq, dia takkan benarkan kita ni bawa Benyamin kecuali akan ambil perjanjian dulu, mawthiqan min Allah, janji dengan Allah. Jadi pada masa ni mereka ni sebenarnya adalah orang-orang yang beriman lah, adik-beradik Nabi Yusuf, tapi mereka ni adalah kejahatan-kejahatan mereka kan, yang tak bagus kan. Tapi mereka masih lagi lah kan, bila teringat janji mereka ni, janji mereka dengan ayah mereka, dengan menggunakan nama Allah, jadi mereka takut. Wa min qablu ma farrattum fi Yusuf, dan juga kemudian diingat kan, dulu kan juga apa yang kita telah buat kepada Nabi Yusuf. Jadi sekarang ni maknanya dah berulang balik kan. Kita dah buat sesuatu benda dulu kepada Nabi Yusuf, kita buat macam ni dulu, sekarang ni tengok kita dah ambil janji daripada ayah kita untuk katakan untuk bawa balik sebenarnya Benyamin ni, tengok sekarang apa dah terjadi. Jadi yang kabir ni iaitu yang paling tua di kalangan mereka tu mengingatkan mereka. Kemudian dia kata falan abrohal arda, kata abang yang paling tua tu, dia kata falan, aku tak akan sekali-kali, abrohal arda maknanya meninggalkan negeri Mesir. Al-arda tu bumi, tapi bumi situ maksudnya ialah negeri Mesir tu. Aku tak akan tinggalkan bumi inilah, gitu kan. Dia kata hatta ya'zana li abi, sehinggalah ayah kita membenarkan aku ni balik. Maknanya kalau ayah kata okeylah tak apa balik, barulah aku akan balik. Tapi selagi mana ayah kata jangan balik, aku tak boleh bawa balik Benyamin ni, aku tak akan balik. Kata yang paling tua di kalangan mereka tu. Au yahkumallahu li, ataupun Allah Ta'ala akan menghukumkan bagiku. Artinya menghukumkan bagiku ialah Allah Ta'ala, keputusan daripada Allah, iaitu Allah Ta'ala mungkin membebaskanlah Benyamin ni kan, itulah keputusan daripada Allah. Jadi mana aku serah kepada Allah sekarang ni, tapi aku tak akan balik daripada negeri Mesir. Kau nak balik, kau baliklah. Gitulah seolah-olahnya abang dia ni berkata kan, Masya Allah kan, abang ni masih takut janji dia dengan ayah dia bahawa mesti bawa balik Benyamin. Seterusnya, wahwa khairul hakimin, abang ni dia kata wahwa khairul hakimin, dia ni iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik penetap hukuman. Maknanya apa yang Allah Ta'ala hukumkan selepas ini, apa yang Allah Ta'ala tetapkan selepas ini, terserah kepada Allah. Aku tak tahu, tapi aku yakin bahawa dia adalah sebaik-baik yang membuat ketetapan. Jadi kita tengokkan bagaimana abang dia ni yang paling sulung lah kita katakan. Maknanya dia ni memang yakin sekarang kepada Allah kan, dia masih kuat lagi, dia lah yang banyak nasihatkan. Kalau ikut sebelum daripada ni kita bacakan bahawa adik-adik dia yang lain ni dah nak bunuhlah Nabi Yusuf tu, tapi dia kata jangan kita campur dalam telaga saja. Jadi maknanya adalah masih lagi peri kemanusiaan lah kita katakan, keteringat daripada Allah, yakin daripada Allah, ada lagi tu kan. Jadi sebab itulah dia ni nak tinggal di negeri Mesir selama mana Benyamin ini tidak dilepaskan. Kita tengok selepas daripada tu ayat yang ke-81 insya-Allah, ayat yang ke-81.
Apa Allah SWT ceritakan kepada kita? Irji'u ila abikum. Lalu dia pun berkata, dia kata, okey, kamu semua ni kan baliklah, kata. Baliklah kepada ayah kamu. Faqulu, katakan, beritahu kepada ayah kita tu, ya abana, wahai ayah kami. Inna ibnaka sarak. Anak kamu mencuri, dia kata. Tengok kan penggunaan perkataan. Kita tengok tadi, kalau Nabi Yusuf dia tak kata bahawa kami tak akan tangkap melainkan orang yang mencuri. Kami tak akan tahan orang mencuri. Kami tak akan tahan melainkan orang-orang yang minta maaf, bukan mencuri. Nabi Yusuf menggunakan perkataan, kami tak akan tahan melainkan orang yang ada benda tu pada dia. Tetapi bila sampai kepada cerita ni, cerita adik-adik abang-abang Nabi Yusuf ni, dia kata, tengok dia kata, inna benaka sarok. Anak kamu, ayah, dia mencuri. Iaitu siapa? Benyamin. Jadi ini yang menunjukkan bahawa apa yang ada dalam hati, tanggapan dia, bahawa kalaulah barang tu ada pada seseorang, maknanya dia tu mencuri. Jadi ini Allah Ta'ala nak ajar kita kan, bahawa tidak semestinya. Maknanya kena check dulu, kena tabayun dulu. Iaitu betul tak betul. Kalau barang yang ada pada, kemungkinan juga kan, kemungkinan orang letak kan, kemungkinan. Jadi perlunya penyiasatan di sini. Jadi di sinilah makna kita kata bahawa dalam Islam ini, bila berlaku satu-satu benda tu, kita jangan cepat-cepat putuskan bahawa dialah yang buat satu benda ni. Kemungkinan tidak, kemungkinan disalah, kemungkinan orang mempermainkan dia, kemungkinan orang mempergunakan dia, kemungkinan dia ni jadi kambing hitam dan macam-macam lagi. Jadi kena cek dulu, kena siasat dulu dan sebagainya, sehinggalah kita ada mahkamah syariah dan sebagainya kan, yang akan memutuskanlah perkara ni. Sebab itulah proses ni juga kadang-kadang agak panjang kan, kerana memerlukan kepada penyiasatan dan sebagainya. Ini keadilan dalam Islam kan. Islam ini dia tak menghukumkan bila orang tu buat salah terus dihukumkan. Dia kata, oh tu salah, bila ditangkap, kita katakan contohnya dikatakan bahawa benda ni ada pada dia dan sebagainya, maka dia yang salah. Kadang-kadang tidak jadi kena check itulah. Sebab itulah ni sangat-sangat teliti. Even kalau kita tengok dalam kes zina ke, dalam ke apa kan, makna Islam ni sangat teliti kan, nak pastikan biarlah kita menghukum tu seperti contoh hukum hudud kan. Sebab hukum hudud ni contoh sebat ke, ataupun kita kata apa ni, apa lagi, macam-macam lah, kena hukum bunuh ke, hirabah kan, kalau melakukan perompakan dan sebagainya. Maknanya Islam tu sangat teliti kan. Betul-betul ke dia buat berzina ni, betul-betul ke dia buat, dia minum ni, betul-betul dia ni kan, dan sebagainya. Jadi pastikan dulu betul-betul, apabila dah confirm barulah boleh dihukum. Bukan maknanya terus dihukum macam tu. Jadi dalam ayat ni tengokkan, dia kata abang-abang dia ni kata inna benaka sarak, kata ni anak ayah ni dah mencuri di negeri Mesir tu. Tu. Jadi tolong beritahu. Jadi wama syahidna illa bima alimna. Jadi mereka pun katalah, tapi mereka pun ada reserve juga kat sini kan. Dia kata kami tak menyaksikan, kami tak berkata ni melainkan illa bima alimna, dengan apa yang kami tahu. Maknanya yang kami tahunya ialah sarak, mencuri. Kata wama kunna lil ghaibi hafizin. Dan kami, dia kata wama kunna lil ghaibi, kami tidak tahu, makna perkara ghaib ni, hafizin menjaga. Jadi maksud sini wama kunna lil ghaibi hafizin, kalau ikut terjemahan makna dia ialah, dan tidak adalah kami bagi perkara ghaib itu boleh menjaga. Artinya ulama tafsir kata ialah, maksud kata-kata di sini, kalaulah kami tahu bahawa Benyamin ni akan mencuri, kami tak akan bawa dia pergi, bawa datang bersama-sama kami pada hari itu. Jadi oleh kerana kami tak tahu bahawa benda ni akan berlaku, maka sebab itulah kami ni. Jadi itu juga adalah konsep satu perkara yang ada pada manusia kan, iaitu kita semua sebagai manusia, even Nabi-Nabi pun tak tahu perkara ghaib kan. Jadi apatah lagi kita ni nak tahu perkara ghaib, nak tahu perkara ni kan. Jadi sebab tu kalau ada orang dakwakan bahawa dia kata dia tahu perkara ghaib, maka itu adalah merupakan satu pembohongan kan. Dia tahu, mana boleh tahu perkara ghaib kan, kecuali apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Even Nabi-Nabi pun dia hanya tahu kalau diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak-anak dia ni, anak-anak Nabi Yaqub ni, ini kata abang dia yang paling besar tu, dia nasihat kepada adik dia, bagilah balik ke kampung tu, ke Kanaan, dan kemudian tu ceritakan anak kamu, anak ayah ni mencuri, Benyamin ni, dan kami hanya apa yang kami tengok lah, dia kata, dan kami pun sebenarnya tak akan bawa kalau kami tahu dia ni perangai macam ni, dia kata. Seterusnya ayat yang ke-82 ayat yang ke-82, Allah Subhanahu Wa Taala kata was'alil qaryah
was'al qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Dan tanyalah apa ni katakan, beritahu kepada ayah. Kalau ayah tak percaya kepada kami, cubalah tanya al-qaryah. Al-qaryah tu maknanya Mesir, maknanya kan. Allati kunna fiha, maknanya tanyalah, bukanlah tanya kampung, bukan tanya Mesir, tapi tanyalah orang Mesir maksudnya. Tanyalah orang Mesir yang mana kami berada padanya, iaitu di Mesir lah maknanya kan. Maknanya kalau ayah jumpa orang Mesir ke apa pun, tanya betul tak betul bahawa Benyamin ni ditangkap kerana dia ni mencuri. Pada anggapan mereka lah mencuri kan. Jadi ataupun ayah tanyalah juga wal'ir, dan juga wal'ir allati aqbalna fiha, dan juga tanyalah rombongan-rombongan yang balik daripada negeri Mesir ni, iaitu orang-orang al-'ir ni maknanya rombongan dagangan kafilah semua tu kan, yang datang daripada allati aqbalna fiha, yang mana mereka ni datang daripada negeri Mesir. Jadi dia kata wa inna lasadiqun, kata anak-anak dia ni, kami ni betul dia katakan, bukan kami bohong, kami ni memang betul-betul apa kami cakap ni, bahawa memang betul mencuri. Jadi sekarang ni kalau ikut anggapan biasanya memang betul lah, maknanya Benyamin ni macam mencuri lah. Yang masyhurnya sekarang ni ialah dia barang ada pada beg dia. Jadi bila barang pada ada beg dia, pastilah dia mencuri. Dan tanyalah semua orang. Tu kata apa ni, kata mana nak menyungguhkan lagi bahawa kami sekarang ni bukan bohong lah. Bukan macam dulu, bukan cerita macam Nabi Yusuf dulu. Bukan Yusuf dulu, Yusuf ni kena itu mereka tahulah mereka bohong. Jadi sekarang ni mereka nak sungguh-sungguh betul-betul. Tak, mereka memang betul lah mencuri, kata mereka ni. Jadi mereka pun baliklah. Yang balik sekarang berapa orang, maknanya kalau tadi 10 orang, jadi yang balik tu 9 orang dikatakan dalam tafsir, kata balik 9 orang, tinggal seorang tadi abang dia tu tinggal di negeri Mesir. Masih lagi duduk tinggal di negeri Mesir tu, nak tengok ni Benyamin ni kan, apa akan terjadi pada Benyamin ni dengan menteri ni Yusuf ni. Bukan nama Yusuf lah of course kan pada masa tu. Kalau Yusuf dia tahulah pula. Jadi bila sampai ke kampung, qala, mereka pun beritahulah kepada ayah mereka apa yang diajar, apa yang diceritakan, apa yang dicadangkan oleh abang dia yang tua tadi. Mereka pun berkatalah kepada Nabi Yaqub alaihissalam begini. Jadi Nabi Yaqub pun berkata, qala, berkatalah Nabi Yaqub dalam ayat 82 insya-Allah ayat 83 insya-Allah. Lalu Nabi Yaqub pun berkata, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Perkara yang kita tengok kan, apa yang disebutkan oleh Nabi Yaqub dulu semasa kehilangan Yusuf, Nabi Yusuf tu, inilah perkataan yang hampir sama yang disebutkan oleh Nabi Yaqub. Dan memang pun dia kehilangan pula seorang lagi. Lalu dia berkata, bal sawwalat lakum anfusukum. Bahkan sawwalat maknanya ialah zayyanat. Kamu ni maknanya dihiaskan diri kamu ni kan. Kamu rasa bahawa satu benda tu adalah elok, kamu rasa. Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kamu rasa benda ni elok kata. Ni lagi Nabi Yusuf kan. Jadi Nabi Yusuf ungkapkan apa yang ada dalam perasaan dia. Jadi apa yang berlaku tu sebenarnya sangat-sangat menyedihkan kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Lalu dia pun kata fasabrun jamil. Fasabrun jamil, dia kata aku ni kena sabar yang sangat cantik. Sabar cantik ni artinya ialah sabar yang tidak kita kata kalau tak sabar kan melempar-lempar, mengamuk-ngamuk dan sebagainya lah kan macam tu kan. Jadi fasabrun jamil lah, sabar dan tidak meletup-letup, tidak melompat-lompat, tidak marah-marah, dan dia bersabar dalam diri dia, dalam asallahu an ya'tiyani bihim jami'a, kata Nabi Yaqub alaihissalam, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan bawa balik semua tu anak-anak aku tu kan, iaitu Nabi Yusufnya, iaitu Benyaminnya, iaitu dan juga Yahuza, iaitu abang sekali tadi. Tiga-tiga orang sekali dah hilang. Jadi Nabi Yaqub kata asallah, moga-moga Allah Ta'ala, dia masih lagi tengok kan kuatnya harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi ini secara tidak langsung mengajar kepada kita kan bahawa pentingnya kita ni kan taruh harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tak akan biarkan kalau kita ni beriman, kalau kita ni soleh, kalau kita ni kan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang terbaik. Jadi Nabi Yaqub berkata asallahu an ya'tiyani bihim jami'a, moga-moga Allah Taala akan membawa balik semua mereka ini kepada aku. Innahu huwal alim al-hakim, dia adalah maha alim, maha tahu, semua benda ni dia tahu. Al-hakim, apa yang dia buat ni adalah penuh dengan hikmahnya. Mesti ada hikmahnya kan, mesti ada sebab, mesti ada reason, mesti ada apa belakangnya kan. Allah Ta'ala kenapa buat macam ni kepada apa yang berlaku ni. Jadi itu kata Nabi Yaqub wa tawalla. Lepas tu Nabi Yaqub pun berpaling, maknanya
berpaling larilah daripada tu sebab tahan sedih ni kan, tersedih ni. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa, lalu dia pun kata ya asafa. Ya asafa satu ungkapan, iaitu maksudnya ya huzni, oh sedih sangat, dia kata sedih sangat. Dia berpaling daripada anak-anak dia tu, kemudian dia berkata oh sedih sangat. Ala Yusuf, dia teringat pada Yusuf kan, apa yang telah berlaku pada Yusuf. Ya asafa, sedihnya aku. Dia kata wa bayaddat ainah, kemudian matanya menjadi putih. Ikut terjemahan kan, matanya menjadi putih, ertinya ialah kalau kita kata dalam bahasa Melayunya, mata dia bengkak lah, bekaklah mata dia, minal huzni, kerana sedih sangat tu. Fahuwa kazim, dalam keadaan dia sangat-sangat menahan marahnya kan. Kalau ikutnya kan, kazim ni tapi dia tak buat perkara-perkara yang tak patutlah kan. Kazim dia hanya menahan dalam diri saja, sebab dirinya, kalau kita kata dalam bahasa Melayu kan, sebab dan juga. Tapi nak buat macam mana kan, itu ketetapan dah kan, apa yang dah berlaku kan, bukan boleh ubah pun. Gitu kan. Jadi ini nak ajar kita kan, bahawa kan, kalau apa-apa kesedihan yang berlaku pun, apa-apa yang tak elok berlaku, apa kita rasalah tak elok kan pada pandangan kita, tetapi Allah Ta'ala dah tetapkan benda tu. Jadi bersabar. Fahuwa kazim, ini adalah ungkapan nak menunjukkan kepada bagaimana hebatnya Nabi Yaqub. Kalaulah pernah kita baca tentang Nabi Ayub alaihissalam yang sakit, puluhan tahun sakit kan, tapi ini adalah satu bentuk lagi, iaitu bentuk bagaimana ditimpakan dengan musibah yang macam-macam kepada Nabi Yaqub, tapi dia tetap juga bersabar kan. Bersabar, sabrun jamil, sabrun jamil. Kita tengok bacakan berapa kali disebutkan sabrun jamil, sabrun jamil. Lepas tu ya asafa, lepas tu wa miyaddat ainah, kemudian dia ni mata bengkak kerana sangat sedih. Lalu Allah Ta'ala kata fahuwa kazim, dan dia ni dalam keadaan menahan dirinya, menahan. Jadi itulah satu contoh yang sangat-sangat kan, apa ni kita kata, sangat-sangat menekan diri dia kan. Tapi kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala, dia masih kekal teringat kepada Allah dan tahu bahawa Allah itu Maha Halim dan juga Maha Hakim. Ayat 84 84, minta maaf, ayat 84 kan. Kita baca seterusnya ialah ayat 85. Allah Subhanahu Wa Taala berkata seterusnya daripada tu, selepas itu kan, qalu tallah, mereka pun berkata. Ni adik-beradik dia ni, yang 9 orang ni, adik-beradik anak-anak Nabi Yusuf ni, anak-anak Nabi Yaqub, minta maaf, anak Nabi Yaqub ni pun berkata. Dia kata qalu tallah, tallahi tafta'u tazkuru Yusuf. Yang 9 orang ni berkata, ayah, dia kata ayah ni, demi Allah, dia kata ayah ni duduk teringat sangat. Tafta'u tu makna la tazal, makna sentiasa lah ayah ni kata tafta'u tazkuru Yusuf, masih ingat lagi pada Yusuf. Jadi bagi mereka yang 9 orang ni, Yusuf dah tak ada dah kan, dalam kamus dunia ni memang tak ada dah, tak tahu ke mana lah kan. Kalau hidup mati pun tak tahu kan. Jadi tiba-tiba mereka pun kata, ayah sebut lagi nama Yusuf. Kan tak ada dia sebut nama Yusuf kan. Dalam ayat 84 kan, dia sebutkan ya asafa ala Yusuf. Teringat, ni berapa puluh tahun dah, kita kata 30 tahun, 40 tahun dah berlalu dah kan Yusuf ni. Sekarang ni ayah teringat. Jadi dia kata qalu tallah, demi Allah ayah kan, ayah ni masih lagi teringat kepada Yusuf. Tafta'u tazkuru Yusuf hatta takuna haradan. Nanti ayah teringat sangat. Nanti ayah akan sampai kata haradan. Haradan ni maknanya rosak diri, maknanya merosakkan diri sendiri ayah ni kan. Au takuna minal halikin, ataupun nanti ayah akan jadi minal halikin. Halikin ni makna mati nanti. Gitu maksudnya. Nanti sampai mati ayah nanti kalau duk ingat macam ni kan. Sakit ayah nanti kan. Itu maknanya mereka sayang kepada ayah mereka ni kan. Jangan jadi mereka seolahnya berkata-kata, sudahlah ayah, janganlah teringat sangat ayah, dia dah tak ada dah kan, bukan boleh kembali. Tapi kita tengok kan, Nabi Yaqub alaihissalam kan masih teringat dan masih tahu, seolah-olahnya macam dia rasa ada insting dia kan, bahawa masih hidup lagi kan. Tak apa kan, dia yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak dia dah sibuk dah. Kemudian apa kata Nabi Yusuf lagi, kata Nabi Yaqub lagi, dia kata innama ashku, aku mengadu, kata. Ashku ni makna syakwa, maknanya kan, syakwa tu makna mengadu, maknanya innama ashku, aku mengadu. Basti ialah hampir sama dengan perkataan huzni, tapi dia lebih dahsyat lagi, iaitu kesedihan yang sangat-sangat. Jadi tengok kan, aku tak nak mengadu pada kamu wahai anak-anak,
Aku nak mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi. Jadi kalau kita apa-apa yang berlaku, kita mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ceritakan ke Allah Taala tahu, tapi maknanya ialah kita bercerita kepada Allah, kita mengadu kepada Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tak boleh nak buat apa kan. Kita bolehlah kata-kata nak lepaskan perasaan apa ni semua kan, nak share kan, tapi yang sebenarnya akan dapat menolong Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tak dapat tolong kan manusia ni. Jadi Nabi Yaqub berkata, innama ashku bathi wa husni ila Allah. Bathi dahsyat lagi, huzni kurang sikit, itu kan. Jadi kemudian dia kata, wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Dan aku, dia kata, aku tahu, dia kata, sesuatu yang datang daripada Allah, apa yang kamu tak tahu. Maknanya kelebihan Nabi Yaqub AS daripada anak-anak dia, itu sebab dia dapat wahyu. Dan dia ni ada dekat dengan Allah SWT. Jadi maknanya keyakinan tu lebih tinggi lagi daripada keyakinan anak-anak dia, of course kan. Walaupun anak-anak dia ni kita kata anak-anak yang beriman kan, tetapi dia ni lebih tinggi lagi sebab dia adalah seorang Nabi kan. Jadi itulah yang dapat dikatakan, aku mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi selepas daripada itu kan? Sebab sekarang dah balik semula kan, yang sana dia kena tahan kan. Kita tahu apa yang berlaku sebenarnya kan. Untuk tahu lebih lagi, insya-Allah kan, apa yang berlaku selepas daripada ni, kita sama-sama insya-Allah. Jangan lupa kita akan pergi ke muka surat 246, kita tengok apa yang berlaku selepas daripada itu semua. Setakat sahaja hari ini, insya-Allah kita jumpa lagi di muka surat 246 pada sesi akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Dan jangan lupa insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita, dan juga kita minta supaya ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang bersama dengan kita pada pagi ini yang mempunyai diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit dan sebagainya. Jadi kita harap Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala akan sembuhkan penyakit-penyakit kita. Allahumma amin. Rabbana la tada' lana zamban illa ghafartah, wa la dainan illa qadaitah, wa la hamman illa farajtah, wa la maridan illa syafaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la maridan illa syafaitah. Ya Allah, jangan tinggalkan di kalangan kami ini orang yang sakit, di kalangan kami ini, melainkan Engkau berikan kesembuhan kepada penyakit-penyakit mereka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.